Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi insya-Allah kalau nak tahu apa yang saya akan buat vlog pada hari ini, okey, nantikan dan tengok saya punya intro dan jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Okey, hari ini saya nak buat vlog ataupun saya nak buat konten berkaitan dengan iaitu cara pemakaian serban. Okey, ramai yang masih lagi tak khatam ataupun tak tahu cara bagaimana untuk memakai serban. Senang saja, lilit-lilit sahaja. Okey, walaupun lilit-lilit saja dia ada kaedah ada juga. Macam mana pemakaian serban iaitu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi cara Rasulullah tu pakai serban saya tak berapa nak pandai buat. Tapi kebanyakan golongan yang syaikh-syaikh ataupun golongan habib-habib ni ataupun golongan habaib ni dia banyak lilit pakai cara macam mana Nabi pakai serban. Okey, saya nak beritahu kat sini. Sunnah ni terbagi pada dua, kata al-Imam seorang yang mengkaji tentang bab sirah Nabi, Al-Imam Ibn Hisham. Al-Imam Ibn Hisham ni yang mengkaji tentang sirah Nabi dan juga sunnah Nabi. Dia ni ulama yang terkenal. Dia kata sunnah Nabi ni terbagi pada dua. Yang pertama sekali sunnah dalaman, yang kedua sunnah luaran. Sunnah dalaman ni apa? Sunnah dalaman ni iaitu perbuatan Nabi, cara percakapan Nabi, cara Nabi makan, cara pergaulan Nabi, cara Nabi dengan isteri-isteri dia, dengan ahli keluarga dia, dengan ibu mertua dia ataupun dengan sahabat-sahabat dia, adab Nabi makan, adab Nabi buang air besar, adab Nabi mandi dan sebagainya. Itu dipanggil sunnah dalaman. Dan sunnah luaran pula dipanggil iaitu pemakaian Nabi. Contoh simpan janggut, contoh orang kata cara pakai serban, banyak cara Nabi berjubah dan pemakaian Nabi, semua dikira sebagai sunnah. Okey, hari ni saya nak tunjukkan iaitu cara bagaimana untuk memakai serban macam saya buat. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana cara Ustaz pakai serban? Okey, saya nak tunjukkan tutorial iaitu memakai serban. Yang ni di hadapan saya, serban yang saya selalu pakai lah. Ni serban favourite saya. Saya akan pakai yang ada line macam ni. Nampak tak? Ni saya beli waktu ketika di Mekah tak silap saya. Ketika saya mengerjakan ibadah umrah, saya bawa. Masa tu saya beli dekat Madinah ke Mekah, tak silap saya kat mana ya. Entah-entah dekat Jalan Masjid India aje. Wallahualam, saya dah lupa dah sebab saya banyak serban sebenarnya. Okey, ni adalah salah satu daripada serban favourite saya, ya. Dan yang ni pula adalah ridak yang kita boleh gunakan untuk pakai serban. Okey, saya akan tunjukkan iaitu cara bagaimana untuk memakai serban. Okey, yang pertama sekali macam saya biasa pakai, saya akan pakai macam ni. Okey, senang saja. Okey, pakai macam ni. Okey, samakan hujung dengan hujung. Nampak tak? Hujung ni, hujung belah kanan dengan hujung belah kiri tolong samakan. Okey. Bila dah sama, okey, senang saja kita lilit begini. Pegang ni, nampak tak? Saya pegang ni. Nampak tak saya pegang ni? Then ambil yang belah kanan saya ni. Nampak tak ni belah kanan? Okey, lilit di atas kepala begini. Lilit di atas kepala. Okey, yang ni, yang belah kiri ni, belah kiri cuping telinga ni, lilit di begini. Okey. Okey, kemudian tarik ke belakang. Yang ni ekor dia letak ke tepi sini. Okey. Okey, tu lilitkan dia. Saya rasa saya dah banyak kali dah buat tutorial untuk memakai serban. Dekat dalam Facebook pun ada, dekat dalam IG pun ada, dekat dalam YouTube pun ada dah. Suatu ketika dahulu. Okey, sekarang ni kalau kita nak cantik, paling cantik sekali bila mana kalau kita pakai dia ada line sini. Okey, line sini dan juga line sini. Okey, dan juga line sini, nampak corak dia. Okey, yang ni letakkan di atas. Okey, samakan. Okey, jangan tutup dahi sebab kita nak solat. Contohlah orang nak solat. Okey, siapa yang macam contoh dia nak dia nak ada ekor macam saya ni contoh. Ustaz, boleh tak saya nak buat macam ekor? Okey, letak di sini. Macam saya lebih suka ada ekor. Okey, letak di sini. Kadang-kadang sebenarnya
wanita ni paling cerewet kalau nak keluar baiki tudung dia. Dia akan belik tudung dia tengok cermin. Selagi tak puas, selagi tak ada bucu, selagi tak keluar bucu ni, selagi itulah dia akan muncung. Bucu ni main peranan tau. Macam saya amat cerewet sekali dalam pemakaian serban sebenarnya. Walaupun kata sekadar lilit saja, tapi saya kadang-kadang kena teratur, kena betul-betul. Sebab apa? Sebab kita nak berhadapan dengan orang, nak berceramah, orang tengok lah selekehnya serban dipakai. Itu pun main peranan juga. Kadang-kadang serban ni tuan-tuan, dia takkan jadi sunnah bila mana serban kita kotor. Tengok serban Nabi bersih. Walaupun serban Nabi ni ada kesan tampalan dan sebagainya, tapi Nabi jaga betul-betul. Okey, yang ni kita letak di sini. Macam contoh orang Arab kan, dia biasa dia akan tutup mulut dia begini. Orang tanya, ustaz, macam mana ustaz buat yang dalam Facebook tu siap ada tutup mulut lagi? Saya buat macam ni. Okey. Dan saya akan tutup di sini. Tada. Okey, ni cara pemakaian serban lah. Cara pemakaian serban sewangi atar. Saya dapat sanad serban tu ketika bila mana saya belajar di pondok dulu, dan yang kedua pula saya dapat sanad serban tu daripada iaitu Ustaz Mustafa Kamal ketika bila mana dia bagi tausiah di Masjid Darul Fikri Bera. Dia ijazahkan saya iaitu sanad serban. Sangat seronok bila kita dapat sanad serban ni. Okey, ni cara pemakaian yang pertama. And then ni cara pemakaian yang kedua pula. Okey. Cara pemakaian kedua ni agak senang. Simple je. Dia macam apa ni? Macam pemakaian pondok lah lebih kurang. Okey, sama juga. Okey. Lilitkan begini. Okey, lilitkan begini. Okey, lilitkan begini. Okey. Tak di atas sini. Okey, ni pun sama juga. Okey, ni pun sama juga. Okey, yang ni lilit ke dalam. Okey, lilit ke dalam. Alright. Okey, ni cara pemakaian yang kedua. Okey, ni cara pemakaian dua. Ni bahasa-bahasa budak-budak pondok pakai. Masa saya di pondok dulu, saya pakai serban macam ni lah. Pakaian pula, sorry. Okey. Kalau yang mereka nak letak di sini pun boleh, nak letak di belakang pun boleh, tidak jadi masalah pun. Contoh, nak letak di sini pun boleh. Mana-mana nak letak pun boleh. Itu cara pemakaian serban, dua serban yang saya tunjuk tadi. Dan saya akan tunjuk lagi ada dua pemakaian serban yang biasa orang Oman ataupun orang Yaman pakai ataupun orang Arab pakai. Ni serban yang kedua. Nampak? Okey, senang dan juga simple. Okey, nampak mudah sangat. Okey. Nampak? Okey, saya nak cabut ni. Saya cabut balik. Ni dua serban saya tunjuk tadi, dua cara. So cara yang ketiga pula iaitu ni. Yang ni tuan-tuan dan perempuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ni kita boleh buat bukan tiga. Sekejap, tersasu pula. Okey. Kita boleh buat bentuk tiga segi macam ni. Nampak tak? Bentuk tiga segi. Okey, bentuk tiga segi macam ni. So kita pakai saja macam ni. Okey, macam ni. Nampak tak? Pakai saja macam ni. And then okey, tarik ke sini. Yang ni okey, masuk ke sini. Okey, nampak tu. Okey, yang ni pula okey, yang ni pula kita masuk ke sini.
Okey, nampak? Masuk ke sini. Allahu Akbar. Okey, so lilit saja di sini. Masukkan di sini. Tada. Simple sahaja. Ataupun kita nak biarkan, contoh. Nak biarkan. Dia ada macam ni. Pun boleh juga. Macam ni. Tapi kena kemaskan di sini. Okey. Biarkan dia ni. Biarkan dia begini. Baru nampak cantik. Kadang orang nak ekor kan. Okey. Ni pemakaian serban iaitu orang Oman ataupun orang Arab. Ni kaedah dia. Okey. Okey. Yang kedua pula iaitu serban ni. Cara pemakaian dia. Okey. Betulkan kopiah anda. Kopiah saya sengit dah. Aduh, tak macu dah macam ni. Okey. Letak ni ke bawah. Letak tutup ke bawah. Tutup ke bawah macam ni. Okey. Lilit terus begini. Okey, lilit terus begini. Yang ni pun sama juga. Lilit terus begini. Kemudian tarik ni. Okey, tarik sahaja. Okey. Tarik sahaja. Okey. Ni biasa yang serban yang saya pakai yang kedua ni adalah biasa orang Arab Badui pakailah. Macam ni. Okey. Senang saja, simple saja. Okey. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, adakah dikira sebagai wajib untuk memakai niqab? Sebenarnya pakai niqab ni tak wajib sebenarnya, tapi seelok-eloknya lebih afdal kita menutupi sebahagian daripada, iaitu wajah kita. Bukan apa? Sebab kita takut ajnabi ni akan memandang kepada kita. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam, ketika bila mana seorang lelaki yang sangat kacak datang bertemu dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni ramai wanita-wanita mengikuti aku dan pemuda-pemuda pun ikut aku, macam mana aku nak buat? Lalu pada ketika itu lelaki yang kacak tadi, Rasulullah ambil gunting, Rasulullah gunting janggut dia. Pada ketika itu Rasulullah gunting janggut dia, dan pada ketika itu panjang sebelah. Jadi sebenarnya orang yang cantik, orang yang kacak ni sebenarnya dia kena tutup sedikit kekacakan dia supaya tidak dilihat oleh wanita-wanita sana. Sebab bila dilihat, dia akan mendatangkan fitnah dan juga berahi nafsu kepada dia. Dan juga ada seorang lagi, salah seorang lelaki sahabat lelaki kacak datang jumpa Nabi, Rasulullah, macam mana aku nak buat? Rasulullah kata, benda tutuplah wajah kamu. Lalu dia pakai niqab. Lelaki pakai niqab bukan bermakna dia pakai niqab tu macam apa nama tu, macam orang perempuan pakai, tapi dia pakai serban tu, dia tutup sebahagian daripada muka dia kat sini. Dia pakai niqab, ya. Okey. Selepas pula saya nak cerita tentang bab iaitu ketiga bila mana zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni kita tahu dia kacak, handsome, smart. Ketiga bila mana Allahu Akbar, gagap pula. Ketiga bila mana Nabi Yusuf ni ditugaskan untuk menjadi gubernur, menjaga satu gudang makanan tau. Lalu pada ketika itu seorang wanita yang tua mengetuk pintu. Dia tak tahu yang tu adalah Nabi Yusuf AS. Lalu pada ketika itu dia ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar. Pada ketika itu Nabi Yusuf memakai niqab. Bukan Nabi Yusuf memakai niqab macam perempuan pakai, tidak. Tapi Nabi Yusuf pakai serban dan juga dia menutupi sebahagian daripada wajah dia. Begini. Lalu pada ketika itu wanita tadi pun melihat wajah Nabi Yusuf tadi. Tiba-tiba angin lalu. Angin lalu dan terbukalah niqab, iaitu Nabi Yusuf tadi melihatkan kekacakan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, pensan wanita tadi. Masya Allah, nak mengatakan yang Nabi Yusuf ni sangat kacak. Sebab tu lelaki yang kacak ni, lelaki yang ada rupa ni, dia kena pelihara rupa dia. Tapi bukan bermakna dia perlu tunjuk ataupun tayang kepada orang, tidak. Tapi dia perlu jaga
aib dia ataupun identiti dia, dan juga dia perlu jaga agama dia. Itu sahaja untuk menutupi aib bagi dia. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk tutorial memakai serban. 4 cara saya tunjuk tadi, dan semua boleh amalkan insya-Allah. Moga memberi manfaat kepada semua. Kita amalkan sunnah Nabi, kita amalkan, semoga memberi kejayaan kepada kita. Di sebalik sunnah tadi ada kejayaan yang paling besar yang Allah Taala bagi. Ingat, kita akan dapat 100 pahala mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di vlog yang lain.